Penularan COVID-19 membawa pelbagai impak di pelbagai sektor. Tetapi mungkin impak paling besar ataupun antara yang paling besar kita rasakan terhadap ekonomi dan juga pekerjaan. Baru-baru ini Jabatan Perangkaan Malaysia berkongsi bahawa kadar pengangguran meningkat di Malaysia seperti mana di serata dunia. Jadi selain daripada segala inisiatif kerajaan untuk memberikan wang dan sebagainya, pada ketika penularan COVID-19 ini timbul, iaitu satu perkara dan pengalaman yang sangat unik bagi kita, adakah tempoh yang unik ini juga memerlukan respon yang lebih inovatif untuk mengawal kadar pengangguran di negara kita dan juga mengawal kesihatan tenaga buruh dan ekonomi secara keseluruhannya di Malaysia. Saya mau bercakap dengan saudara Ray Teng. Beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif Portal Pencarian Kerja iaitu maukerja.my. Ray, terima kasih kerana menyertai kami. Pertama sekali, berdasarkan data yang diperoleh di laman kerja, laman web maukerja.my, bagaimanakah Ray boleh menyimpulkan situasi pengangguran di Malaysia ketika ini? Kita lihat statistik yang dikongsikan mungkin menceritakan satu sisi, tetapi on the ground, ramai yang mungkin mencari kerja di laman-laman web seperti maukerja.my sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan situasi sebenar pengangguran, melebihi angka-angka headline yang diumumkan oleh agensi kerajaan. Bagaimana keadaan terkini? Okey. Hai Encik Luman. Masa PKP dilancarkan di Malaysia pada bulan Mac, kita dapat lihat yang bilangan jawatan kosong yang diiklankan dalam laman web Mau Kerja jatuh secara mendadak. Hampir 70% jatuh berbanding dalam bulan sebelumnya. So trend ini juga dapat dilihatkan dalam bilangan pencari kerja pada bulan Mac dan awal bulan April. Mula-mula kita rasa agak pelik dengan trend ini. Tapi pada hujung bulan April dan bulan Mei, bilangan pencari kerja semakin meningkat. Malah, peningkatan dia melebihi bilangan pekerja sebelum PKP. Okay. Kita lihat cabaran pengangguran ini agak getir kali ini dan kerajaan sedang melakukan segala yang mungkin untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Kita lihat ada pemberian wang, cash handout dan sebagainya. Tapi apa antara pendekatan inovatif lain yang boleh diambil untuk memastikan pekerja-pekerja yang hilang kerja ini kekal employable? Mereka masih lagi laku di pasaran selepas ini. Sebenarnya memang ada banyak cabaran untuk membantu meningkatkan itu jabatan kosong atau pekerjaan di Malaysia. Tapi kita fikir ada beberapa cara kerajaan dan juga sektor private boleh buat untuk bantukan dia. Pertama, melalui soal didik survey yang kita buat, sebenarnya walaupun 70% syarikat sekarang tak mencari pekerja, tapi masih ada 30% syarikat yang masih mengambil pekerja. So syarikat-syarikat ini ialah mereka yang memanfaat bisnes dia naik semasa PKP ini, seperti e-commerce online. So kerajaan boleh fokuskan bagi insentif dan mengalahkan syarikat-syarikat ini terus mencari pekerja. Ini cara pertama. Nombor dua, melihat dari data yang kita ada dekat laman web Mau Kerja, kita nampak satu trend yang baru. Banyak kerja part-time, kontrak atau mereka panggil gig economy, mengiklankan jawatan kosong di laman web kita. Maksudnya semakin banyak employer syarikat mencari pekerja gig atau part-time. So era ini kerajaan kalau boleh membantu dalam ekonomi gig ini, dia akan membantu banyak orang untuk mencari kerja yang sementara. Sementara dia mencari pekerja yang full-time. Dia boleh kerja part-time atau gig economy. Tapi cabarannya adalah mungkin bagi sekelompok besar mereka yang hilang pekerjaan ini mereka mungkin adalah pekerja yang sudah berusia dan berada di satu-satu syarikat itu untuk satu tempoh yang lama, 10 dan 15 tahun. Jadi kemahiran yang mereka ada itu pada satu bidang sahaja. Apa cabarannya untuk menyesuaikan kemahiran mereka ataupun menukar dan menambah secara keseluruhannya kemahiran baru untuk menjadikan mereka relevan kepada syarikat-syarikat yang masih lagi mahu mencari pekerja ataupun relevan bagi gig ekonomi? Untuk pekerja yang sudah ada lama dalam satu bidang, sebenarnya kita perlu satu program untuk retrain atau reskill mereka. Sebenarnya masa PKP, banyak syarikat sudah tukar cara mereka membuat bisnes. Sebagai contohnya, dulu mungkin saya menjual kasut di shopping mall. So saya hanya kerja sebagai sales promoter dekat shopping mall. Tetapi sebab PKP, banyak bisnes tidak pergi online. Sebab bisnes kena pergi online, orang perlu jual barang dekat either Facebook, dia buat live, atau buat dekat Shopee atau Lazada. So ini bermakna sekarang majikan perlukan skill-skill online ini. So apa yang kita boleh cadangkan ialah kalau government
kerajaan boleh bekerja dengan pihak training. Okay? Mentrainkan orang dalam segi ini online, ada Facebook Live, buat e-commerce, buat customer service. Ini dapat membantu mereka mendukarkan pekerjaan mereka dari tradisional pergi online. Dan ini akan menciptakan peluang pekerjaan yang terbaru. Untuk kita melatih dan mengajar kemahiran baru ataupun meningkatkan kemahiran sedia ada, buat kata orang dalam bahasa Inggeris adalah upskilling and reskilling, ini memerlukan masa, Ray, ya. Dan perlu dilakukan dengan cepat kerana bagi mereka yang menganggur ini setiap hari bermakna kerana mereka perlu masih lagi mencari hidup mereka tanpa ada pendapatan. Jadi setiap hari yang hilang itu bermakna bagi mereka. Apa cabaran untuk kita melatih ramai pekerja sekaligus, mungkin ribuan, malah puluhan ribu mungkin dengan cepat dalam persekitaran COVID-19 yang mana kita masih lagi perlu mematuhi tidak boleh berkumpul ramai-ramai pada satu masa, perlu berjarakan sosial, justru mengehadkan bilangan yang kita boleh latih dalam satu masa. Apa cabarannya untuk kita latih lebih ramai orang dalam masa yang singkat? Okay. Pada pendapat saya, ada dua masalah yang kita perlu tangani sekarang. Nombor satu, training secara ramai. So, training sekarang tidak semestinya boleh buat dalam kelas. Dia buat secara online. Dan kita boleh mengambilkan semua guru training dengan secara dia grup sekali. Dia buat online sekaligus bagi 100 orang, 1000 orang. Sebab training online sikit ni, kita boleh buat online dalam masa 1 atau 2 bulan. Tapi sementara kita dalam training, kita yang pekerja yang sudah menganggur, kita boleh mengalahkan mereka kerja part-time atau gig job yang sementara ada. Sebenarnya sekarang banyak syarikat cari pekerja part-time. Example, Foodpanda, Grab driver, delivery, mereka mengaji banyak orang banyak itu gig worker. Dan apa yang kita faham, gig worker ini, mereka sekarang dapat membuat keuntungan setiap bulan 3,000 sampai 40,000. Tak ada masalah. So, sementara mereka mencari full-time job yang baru, yang perlu training, mereka boleh bekerja dengan yang part-time, yang gig ini. Secara ringkasnya, Ray, akhir sekali, adakah terdapat dalam pemerhatian Ray dan juga berdasarkan mungkin apa yang dapatan yang ada melalui maukerja.my, adakah terdapat sentimen ataupun persepsi dalam kalangan mereka yang walaupun sudah menganggur, mereka tidak begitu mahu untuk bekerja part-time, gig, freelance dan sebagainya? Ini memang trend yang kita memang nampak walaupun sebelum PKP. Sebab example graduan, mereka sudah belajar bidang example marketing. Mereka masih mengharap mencari kerja marketing. Tapi susahnya sekarang sebab persaingan sangat kuat. Persaingan among yang retrenched dan fresh grade sangat-sangat kuat. So apa yang kita cadangkan kepada mereka, temporary, cari makan dulu. Ada keuntungan cari makan dulu. Sementara menunggu ekonomi memulih. Sebab ini ambil masa. Kalau kita cari part-time ini income, susah. So kebanyakan mereka hanya akan pergi start cari bila kewangan pendapatan sangat kurang. Jangan tunggu sampai ini. Start cari sementara tunggu itu retrain atau kerja full time, ekonomi memulih. Terima kasih Ray Teng, Ketua Pegawai Eksekutif Portal Pekerjaan maukerja.my.